Al-Fadhil Ustaz Jalaluddin atas pimpinan bacaan Yasin sebentar tadi. InsyaAllah majlis sambutan Maulidur Rasul 1443 Hijrah kita bersambung lagi pada malam ini. InsyaAllah acara seterusnya kita akan mendengar tazkirah peringatan yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aiman bin Nasir yang sudah pun berada di atas talian, dan tak perlulah saya nak perkenalkan dengan panjang lebar lagi. InsyaAllah pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aiman akan menyampaikan tazkirah berkaitan dengan tajuk kelebihan dan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita sama-sama ambil pengajaran, kita dengar, dan Ustaz minta kalau ada anak-anak pelajar yang ada nota, boleh catik lah, ambil pen dan nota, catikkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Aiman pada malam ini. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis menyerahkan acara seterusnya, tazkirah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aiman. Pada beliau, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ni dengar ke? Jelas ke tak jelas? Alhamdulillah. Jelas, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim, amma ba'd. Yang berusaha Puan Pengetua Ustazah Syahidah binti Syahbuddin, yang berusaha barisan pentadbir Sekolah Menengah Akademi Islam Darul Aman, tuan-tuan guru, puan-puan guru, para asatizah serta para pelajar. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utamanya kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan kasih sayang Allah, Allah masih memberikan dua nikmat yang paling besar kepada kita, iaitulah nikmat iman dan nikmat Islam. Yang mana dua nikmat ini, iaitulah iman dan Islam, diperlukan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ni lah ni, kita nak rentas negeri kena 2 dos vaksin. Tak ada 2 dos vaksin tak boleh rentas negeri. Tapi di akhirat esok, kita perlukan dua benda ni, iaitulah iman dan Islam untuk rentas titian sirat menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memberikan kita nikmat untuk bertemu dengan hari 12 Rabiul Awal, iaitu hari Maulidur Rasul, hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam esok 12 Rabiul Awal. Kalau dalam orang putih ni, masuk hari baru pukul 12 tengah malam, masuk hari baru. Tapi dalam Islam, hari baru masuk maghrib tadi. Masuk maghrib, masuk hari baru. 12 Rabiul Awal esok. Esok maghrib, masuk maghrib, terus masuk 12 Rabiul Awal. Bila masuk 12 Rabiul Awal, itu adalah hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malam yang sebahagian ulama menyatakan malam yang paling afdal adalah malam 12 Rabiul Awal. Antara yang menyebutkan malam paling afdal adalah malam kelahiran Rasulullah adalah Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Hasyiah Bajuri ala Ibn Qasim Al-Ghazi. Dia sebut apa? Wa afdalul layali ala al-itlaqi lailatul maulidis syarif. Malam yang paling afdal secara mutlak adalah malam kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah hari biasa, hari birthday anak-anak kita, kalau cikgu lah, kalau cikgu-cikgu hari birthday anak-anak lah,
Hari birthday anak-anak buat birthday party. Buat birthday party, beli kek, buat kek, beli hadiah, beli balon, beli KFC, beli McDonald. Sebab apa? Sebab nak habaq ke anak, mak sayang ke hang. Mak buat hari birthday party hang ni sebab mak sayang ke hang. Nak tunjuk kata sayang pada anak, sanggup buat birthday party kepada anak. Buat birthday party pada anak. Kalau para pelajar ni mungkin nak pergi beli KFC, nak beli kek, jenuh lah. Jadi hari jadi mak ayah, hari lahir mak ayah dia buat apa? Dia rajin sikit. Kalau hari biasa tidur sampai pukul 12, hari lahir mak dia mangkit awal, dia buat sarapan. Dia buat sarapan sebab apa? Sebab hari lahir mak. Tengah hari dia masak pula nasi ayam. Dia kata, mak hari ni rehat, cek masak nasi hari ni. Sebab hari ni hari lahir mak. Sebab nak tunjuk kata sayang pada mak, kita sanggup berkorban untuk mak. Nak tunjuk kata cinta sungguh pada mak, hari lain menyegan. Mai hari tu dia rajin sikit. Sebab apa? Nak tunjuk kata sayang pada mak. Tak maulah macam yang ada anak sama macam tu. Kita macam apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling patut kita sayang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu, kata Nabi SAW, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi, sehinggalah Nabi lebih dia sayang, Nabi lebih dia cinta daripada ayah, mak ayah dia. Wa waladihi, Nabi lebih dia sayang daripada anak-anaknya. Wan nasi ajma'in, Nabi lebih dia sayang daripada dia sayang kepada manusia seluruhnya. Kalaulah hari lahir anak kita, hari lahir mak kita, kita sanggup buat birthday party untuk menunjukkan kegembiraan dengan hari lahir mak ataupun anak kita. Apatah lagi hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita sayang. Kita kena tunjukkan rasa gembira kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hari lahir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis muallaq. Hadis muallaq ni tenang nanti akan mengaji dalam mustalah hadis ataupun mungkinlah tingkatan 4 ataupun 5 mengaji dalam Usuluddin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-5101 dan juga disyarahkan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari. Cerita pasal Sayyidina Al-Abbas. Sayyidina Abbas, pak menakan Nabi. Pak menakan Nabi yang paling muda. Dia tua 2 tahun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas, Sayyidina Abbas. Bapa kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Al-Abbas. Dia bapa menakan Nabi yang masuk Islam. Ada bapa menakan Nabi yang tak masuk Islam, iaitu Abu Lahab. Abu Lahab, diriwayatkan bahawa Al-Abbas, Sayyidina Abbas, satu hari selepas kematian Abu Lahab, dia mimpi jumpa Abu Lahab, abang dia. Abu Lahab pun abang pak menakan Nabi, Abbas pun pak menakan Nabi. Satu malam selepas kematian Abu Lahab semua orang kenal. Sebab semua orang hafal surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Allah sebut dalam Quran, Allah rakamkan dalam Quran bahawa Abu Lahab ni dicelakakan, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dimasukkan ke dalam neraka Allah yang menyala-nyala. Allah sebut dalam surah Al-Masad. Kita baca nanti sampai hari kiamat ada surah Al-Masad. Nak kata teruknya dia kena azab oleh Allah bila dia mati. Sayyidina Abbas dia kata selepas kematian Abu Lahab abang aku mimpi, satu malam aku mimpi jumpa Al-Abbas. Ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Aku mimpi jumpa abangku, aku tanya abangku, wahai abang, macam mana keadaan abang selepas mati? Maka Abu Lahab kata, ma laqitu ba'dakum rahah. Kata Abu Lahab, aku selepas aku mati, aku tinggal hampa semua, aku diseksa dengan banyak oleh Allah Ta'ala. Setiap hari diseksa oleh Allah Ta'ala. Kemudian kata Abu Lahab lagi, illa annal azaba yukhaffafu anni kulla yaumi ithnaini. Melainkan azab ke atas aku dikurangkan pada setiap hari Isnin. Abu Lahab kata apa? Hari lain, tiap-tiap hari aku kena seksa. Tapi pada hari Isnin, kata Abu Lahab, yukhaffafu annil azab. Dikurangkan, diringankan ke atas aku azab. Sebab apa? وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وُلِدَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ. Sebab Nabi lahir pada hari Isnin. وَكَانَتْ سُوَيْبَةٌ بَشَّرَتْ أَبَا لَهَبٍ بِمَوْلِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَعْتَقَهَا. Pada hari kelahiran Nabi SAW, Nabi lahir hari Isnin.
pada 12 Rabiul Awal mengikut pendapat yang paling masyhur. Nabi lahir pada hari Isnin, pada malam hari Isnin, pada malam 12 Rabiul Awal. Bila Nabi lahir, Suwaibah ni hamba kepada Abu Lahab. Zaman dulu ada hamba, zaman lah tak ada hamba lah. Suwaibah yang ada di rumah Siti Aminah, bila Nabi selamat dilahirkan, dia lari jumpa tuan dia, Abu Lahab, pak menakan Nabi ni. Dia habaq kepada tuan dia, wahai tuan, anak menakan tuan telah selamat dilahirkan. Abu Lahab ni punya gembira dengan kelahiran anak menakan dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bebaskan Suwaibah, hamba kesayangannya, hamba yang paling mahal yang ada pada Abu Lahab. Hamba bukan murah tuan-tuan. Hamba yang tuan-tuan ingat 20-30 ringgit, 500 ringgit tu bukan harga hamba, ribu, belasan ribu, ada hamba ratusan ribu harganya. Abu Lahab ni orang kaya, anak kepada pemimpin Mekah, juga salah seorang pemimpin Mekah. Hamba yang paling dia sayang, hamba yang paling mahal Suwaibah. Bila dia tahu kata Nabi SAW dilahirkan, dia terus bebaskan Suwaibah sebab gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Maka disebabkan itu, Allah meringankan azab pada dia pada setiap hari Isnin. Tuan-tuan bayang, kita ada punya gembira dengan hari kelahiran Nabi, 12 Rabiul Awal kita bagi berapa puluh ribu ke kepada masjid ataupun ratus ribu pada masjid. Ni nak masuk 12 Rabiul Awal hari Selasa, pi ke masjid mana-mana ke? Kalau saya Masjid At-Taqwa, pi Masjid At-Taqwa kata, saya nak wakaf lah kereta Honda HRV Maroon saya ni. Kan? Saya ada HRV Honda Maroon tu, saya nak bagi. Bukan saya lah, orang lain lah. Saya nak wakaf pada masjid. Orang masjid tanya, siapa ni nak wakaf? Sebab saya gembira dengan hari kelahiran Nabi. Tak ada jenuh lah. Kan? Orang kaya sangat-sangat boleh lah. Ni Abu Lahab, dia seronok Nabi lahir, dia bebaskan seorang hamba yang paling dia sayang. Maka disebabkan itu, Allah ringankan azab kepada dia pada setiap hari Isnin. Tuan-tuan bayang, anak-anak pelajar boleh bayang, macam mana dengan kita? Abu Lahab dijanjikan siksa oleh Allah. Disiksa pada setiap hari. Dijanjikan azab neraka oleh Allah Ta'ala. Pun diringankan azab oleh Allah pada setiap hari Isnin kerana gembira dengan hari kelahiran Nabi SAW. Bayangkan kita yang beriman pada Allah, yang bergembira dengan setiap hari, setiap tahun kelahiran Nabi SAW, sekurang-kurangnya. Ada orang yang setiap hari bergembira dengan hari kelahiran Nabi SAW. Agak-agak kita ni nak kena azab oleh Allah dah. Tapi syarat dia tu lah. Syarat dia kita kena gembira sungguh lah dengan hari kelahiran Nabi. Bukan masuk dengan masuk yang sekolah buat ni semata-mata ambil kehadiran ke, sebab nak dapat KPI ke, sebab nak dapat apa, bukan. Kita nak sambut kelahiran Nabi, nak gembira dengan hari kelahiran Nabi sebab apa? Semata-mata kerana cinta pada Nabi, gembira dengan Nabi. Mudah-mudahan Allah bebaskan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut oleh Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi. Dia kata apa? Idza kana hadza kafiru jaa dhimmuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil itsnain daima yukhaffafu anhu bis sururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Dia kata apa? Idza kana hadza kafiru jaa dhimmuhu, kalaulah si kafir ini pun diberi pelepasan oleh Allah, wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada, sedangkan dia telah dijanjikan dengan laknat oleh Allah ke dalam neraka jahim selama-lamanya. Maksudnya si kafir ni siapa? Abu Lahab. Ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu bis sururi bi ahmada, tapi pada setiap hari Isnin dikurangkan azab dia oleh Allah sebab pernah bergembira dengan sehari lahir kelahiran Nabi SAW. Famadhannu, ni Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi kata, famadhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Apa pandangan kita, apa pandangan kalian kalau seorang hamba yang sepanjang umurnya bergembira dengan kelahiran Nabi SAW dan mati sebagai muwahhida, orang yang sembah Allah yang Maha Esa. Sebab tu pentingnya kita sayang pada Nabi SAW. Pentingnya kita bergembira dengan hari kelahiran Nabi SAW untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Quran yang kita selalu baca juga, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah sebut apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha.
Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kamu cinta pada Allah, kalau kita sayang pada Allah, fattabi'uni, ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan cinta pada kamu. Allah kata, kalau kamu nak Allah cinta pada kamu, kena ikut Nabi, kena ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menggunakan perkataan fa'ati'uni, Allah guna perkataan fattabi'uni, ittiba', ikutlah Nabi. Apa beza ittiba' dengan ta'at? Ta'at, kita buat sesuatu, ya mungkin kerana cinta, kemungkinan kerana takut. Bos kita kata, kamu buat sekian-sekian, kita buat. Sebab apa buat? Sebab taat. Sebab apa taat? Takut. Tapi kalau ittiba', tak semestinya, bukan takut. Mesti kerana cinta, baru kita ittiba'. Mesti kerana cinta, baru ittiba'. Contohlah, para pelajar ni lah, yang minat lah ni Cristiano Ronaldo. Zaman Ustaz dulu, Michael Owen. Ustaz ingat lagi sekolah rendah. Waktu Ustaz sekolah rendah, nombor main bola yang selalu orang pakat berebut, nombor 10. Sebab apa nombor 10? Sebab Michael Owen pakai nombor 10. Ustaz tak dapat lah nombor 10 tu, Ustaz dapat nombor 11. Pakai sekolah rendah. Michael Owen nombor 10. Minat Michael Owen nak pakai t-shirt, jersey nombor 10. Sebab apa? Minat kat Michael Owen. Zaman hampa ni, zaman para pelajar sekarang, Cristiano Ronaldo. Kalau main sekolah nak pakai jersey, saya nak nombor 7, Ustaz. Cuk, siap-siap dah nombor 7. Sebab apa? Sebab minat pada Cristiano Ronaldo, maka nak ikut Cristiano Ronaldo yang pakai nombor 7, kita pun nak pakai nombor 7. Maka sebab tu Allah guna perkataan Al-Quran, fattabi'uni, ikutlah Nabi. Nak ikut Nabi, kena sayang Nabi. Maksudnya seolah-olah Allah nak sebut, kalau kamu nak Allah cinta pada kamu, kamu kena cinta pada Allah. Kena cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cinta kena kenal. Orang Melayu pun duk sebut, tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Maka kita kena kenalkan diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa, addibu auladakum bi thalathi khisal. Kalau tak silap matan dia, addibu auladakum bi thalathi khisal. Ajak didik anak-anak kamu dengan 3 benda. Ini kalau ada waris ke, ada cikgu yang pakai ada anak, Nabi sebut. Ni bukan saya sebut, bukan Menteri Pendidikan sebut. Yang sebut ni adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sebut apa? Addibu auladakum bi thalathi khisal. Didik anak kamu, bukan sebut, didik anak kamu, addibu. Adabkan anak kamu dengan 3 benda. Yang pertama, hubbu nabiyikum, supaya cinta kepada Nabi kamu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hubbu ahli baitihi, dan juga ajak didik anak kamu supaya cinta kepada ahli bait Nabi. Dan yang keempat, yang ketiga, qiraatul Quran, dan ajak anak didik anak supaya membaca Al-Quran. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, itu mukadimah. Mukadimah. Kita sampai kira apa saat ni? InsyaAllah. Teruskan, tak ada masalah. Saya tak ada baca kitab lagi. Malam ni insyaAllah kita akan baca satu kitab yang dikarang oleh Sultanul Ulama, iaitu Al-Imam Izzuddin Abdul Aziz ibn Abdissalam As-Sulami Al-Maghribi Ad-Dimashqi Al-Misri. Kita baca sat je insyaAllah. Saya rasa sampai pukul 9, 9.45 ke 9.50 macam tu lah. Tak apa, kita baca sikit. Untuk tahu tajuk kitab ni apa dia? Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menceritakan tentang kelebihan dan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak, ada 41 yang disebut, 41 kelebihan Rasulullah berbanding para nabi yang lain, yang disebut oleh Al-Imam Izzuddin Abdul Aziz ibn Abdissalam As-Sulami. Kita masuk terus kitab. Kitab ni terjemahan guru saya, Ustaz Rosli bin Osman, ahli jawatan kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang. Yang pertama, kelebihan Nabi SAW yang pertama berbanding Nabi yang lain, yang pertamanya, baginda sallallahu alaihi wasallam mengetuai semua makhluk. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah sayyid, aku adalah ketua anak Adam, dan ia bukan untuk bermegah-megah. Nabi SAW bukan takat ketua anak Adam, bahkan ketua seluruh makhluk Allah. Selain pada Allah, kita panggil makhluk Allah ataupun alam. Ma siwallah, alam, ma siwallah.
Selain pada Allah, yang paling mulia adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada makhluk apa pun di dalam dunia ni, ada Ultraman ke, ada Super Saya ke, ada Gaban ke, ada Baja Hitam ke, ada apa lagi, ada Transformer ke, yang paling mulia di sisi Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita adalah umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi, Rasul ulul azmi minar rusul. Yang ni semua mengaji dalam tauhid. Yang paling mulia di sisi Allah yang pertama Rasulullah. Kemudian ulul azmi minar rusul, ada 5 orang. Rasulullah. Kemudian lepas Rasulullah, Nabi Ibrahim. Ni kalau ada depan ustaz ni, ustaz tanya seorang-seorang. Lepas Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi salam. Lepas Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Lepas Nabi Isa alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. Kena tahu lah. Kena tahu. Lepas 5 orang para rasul ni, 25 orang rasul yang baki yang ada dalam Quran, disebut dalam Quran. Kemudian 313 orang rasul. Kemudian Nabi yang sebagai ulama kata 124,000. Tapi yang paling tepat adalah wallahu alam. Nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi sebut ana sayyid waladi Adam wala faqar. Aku adalah sayyid bagi anak Adam. Dan daripada hadis ini juga sebahagian para ulama menyatakan disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebut sayyid, maka kita sebagai umat kepada Nabi SAW yang merupakan ketua kita, tidak layak untuk kita memanggil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Muhammad saja. Yang ni Ustaz baca dah pada tahun 2019. Kitab Asy-Syifa bi Dzikri Ba'dil Adabi Ma'al Mustafa. Cerita tentang adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak dan habis baca kitab. Tiba-tiba ada kebakaran. Waktu tu kebakaran yang dibuat-buat. Nabi SAW, kita kena hormat Nabi. Kalau kita dengan ustaz pun, hampa jumpa ustaz kat Maidin ke, hampa panggil ustaz, Assalamualaikum ustaz. Ke hampa panggil Assalamualaikum Aiman. Tak, hampa panggil ustaz, gelaran. Kalau dengan ustaz Cokia ni pun, hampa panggil ustaz, apatah lagi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah turunkan ayat Quran, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kamu jadikan panggilan kepada Rasulullah sebagaimana kamu duk panggil kawan-kawan kamu. Tak boleh. Tak boleh panggil Nabi macam kita panggil kawan-kawan kita. Nabi bukan kawan-kawan kita. Nabi basyarun, Muhammadun basyarun laisa kal bashari balil yaqutu bainal hajari. Nabi manusia ya, tapi bukan manusia biasa. Bahkan Nabi adalah permata di antara batu-batu biasa. Itu kena ingat. Nak panggil Nabi, Allah sebut dalam Quran, jangan panggil Nabi sebagaimana kita panggil orang lain. Hadis ni kata ayat Quran ni kata Sayyidina Abdullah bin Abbas diturunkan apabila sebahagian ada sahabat Nabi yang panggil Nabi ya Muhammad. Panggil nama ya. Biasanya Arabi lah, Arab Badawi, dia panggil ya Muhammad. Ya Abul Qasim, panggil kunyah. Panggil ya Abul Qasim. Kalau ada tenam ni saya nak tanya, sebab apa ya Abul Qasim? Kenapa bukan ya Abul Qasim? Sebab apa dia panggil baca dengan marfu', kenapa tak baca dengan mansub? Kena tahu tu. Tak ada habaq banyak kali, terutamanya tenam. Nahu sangat penting. Nak baca hadis kena reti nahu, nak baca tafsir kena reti nahu. Okey, cukup. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sebahagian sahabat panggil Nabi Muhammad ya Muhammad. Biasanya Arabi, Arab Badawi. Ya Abul Qasim. Bila turun ayat ni Allah tegur para sahabat, maka selepas itu para sahabat tidak lagi memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama, tapi dia panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Sebab tu kita sebagai umat yang beradab, kita kena panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada kita sebut Nabi, sama ada kita sebut Rasulullah, sama ada kita sebut Nabi Muhammad, sama ada kita sebut Sayyidina Muhammad. Itu adab kita sebagai umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab pula. Kelebihan Nabi SAW yang seterusnya berbanding Nabi yang lain. Di antaranya bahawa Allah Subhanahu wa taala memberitahu baginda bahawa ia telah mengampunkan bagi baginda sallallahu alaihi wasallam segala perkara yang telah lalu dari dosanya dan yang akan datang. Bahkan yang jelasnya Allah tidak memberitahu para nabi yang lain, kerana setiap daripada mereka apabila diminta memberi syafaat di padang mahsyar, ia akan menyebut kesalahannya dan yang telah ia lakukan dan berkata nafsi. Kata Al-Imam Izzuddin Abdul Salam, dia kata apa? Kelebihan, kehebatan ataupun kelebihan Nabi SAW berbanding para Nabi yang lain,
adalah Nabi, satu-satunya Nabi yang tahu kata dia tak ada dosa. Kita mengaji tauhid, kita tahu semua Nabi maksum. Semua Nabi maksum. Kalau ada 124,000 tu semua maksum, tak ada dosa. Tapi satu-satunya Nabi yang tahu kata dia maksum adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain tak tahu kata dia maksum. Nabi lain tak tahu kata dia maksum. Antaranya dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang keadaan kita apabila di padang mahsyar. Bila kita berada di padang mahsyar esok nanti, kita tunggu untuk Allah memulakan hisab. Bila tunggu untuk Allah mulakan hisab, tunggu punya lama. Mungkin ribuan tahun, mungkin puluh ribuan tahun, mungkin ratus ribu tahun, mungkin jutaan tahun. Kita tunggu untuk Allah mula hisab saja. Tak mula lagi hisab. Maksudnya tak mula tu. Nak timbang yang mana berat. Berat baik ke, berat ke jahat. Tak mula lagi. Duk tunggu saja pun jenuh. Berapa ribu tahun duk tunggu. Bukan tunggu dalam hotel, tuan-tuan. Bukan tunggu dalam apa? Dalam spa, bukan. Tunggu dalam keadaan yang susah payah. Antaranya disebutkan hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan kita di padang mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takunu minhum kamiqdari milin. Matahari didekatkan pada hari kiamat kepada makhluk hatta takuna minhum kamiqdari milin, sehingga dekatnya sekadar mil. Sebagai ulama sebut mil tu apa tu sepanjang apa tu yang buah kat mata tu, celak mata. Nanti balik rumah, pakai balik rumah tok nanti dah boleh rentas negeri, balik rumah tok tengok celak mata tok yang orang tua-tua punya celak mata tu. Sebagai ulama kata tu sejarak itu. Mil matahari duduk atas sejarak tu, atas kepala kita. Sejarak celak mata tok kita tu lebih kurang lah. Lebih kurang. Punya dekat matahari di atas kepala kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Maka manusia waktu tu, satu, susahnya kita di padang mahsyar. Yang pertama, tu matahari duduk singkai. Yang kedua, kata Nabi SAW, orang duduk dalam peluh, tenggelam dalam peluh. Kata Nabi SAW, faminhum man yakunu ila ka'baih. Ada orang yang peluh dia sampai ka'baih, sampai buku lali. Ada orang, kata Nabi, wa minhum man yakunu ila rukbataih. Ada orang yang tenggelam sampai lutut tenggelam dengan peluh dia. Wa minhum man yakunu ila haqwai. Ada orang yang peluh dia sampai ke pinggang. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljama. Dan ada orang yang tenggelam terus dalam peluh. Wal a'yadzu billah. Sebab apa? Sebab Nabi kata berdasarkan kadar amalan. Imam Ghazali bila mensyarahkan hadis ni, dia kata apa? Orang yang di dunia dia pernah berpeluh di jalan Allah, esok di akhirat peluh tu tak keluar dah. Tapi kalau orang di dunia dia tak pernah berpeluh kerana Allah, esok di akhirat peluh tu akan keluar. Tu yang sampai tenggelam dalam peluh. Kalau peluh min futsal, tak kira. Kalau peluh duk berlari naik geret, tak kira. Yang peluh yang dikira adalah peluh amalan kita berjuang di jalan Allah. Berusaha menyebarkan dakwah Islam. Berusaha berpeluh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baru peluh itu takkan keluar daripada di padang mahsyar. Sebab tu kena berpeluh, bukan suruh berpeluh kalau duduk lekon, tak peluh lah. Tapi maksudnya nak abang kata bersusah payah di jalan Allah. Susahnya kita di padang mahsyar ketika waktu tu. Dan Nabi SAW waktu tu lah kita duk tunggu. Nabi SAW duk tunggu untuk Allah memulakan hisab. Kita semua manusia duk tunggu lama sangat, dah teruk dah ni. Nak suruh Allah tak mula lagi hisab. Kita semua pakat jumpa Nabi Adam AS. Hadis ni nak baca, nak abang kata apa? Kata Nabi SAW seorang sahaja yang tahu dia tak ada dosa. Nabi lain semua tak tahu kata mereka diampunkan dosa oleh Allah. Yang tak ada dosa. Mereka tak tahu kata mereka tak ada dosa. Semua manusia pergi jumpa Nabi Adam AS. Kita kata, wahai Nabi Adam, tolonglah kami, minta pada Allah supaya mulakan hisab. Nabi Adam dah habaq, dia habaq kesalahan dia. Dia malu dengan Allah. Dia kata, nafsi, nafsi. Idhabu ila ghair. Idhabu ila Nuh. Dia suruh pergi pada jumpa Nabi Nuh AS. Pergi minta tolong pada Nabi Nuh. Semua manusia pergi jumpa Nabi Nuh AS. Cakap benda sama, wahai Nabi Nuh, tolong kami ni, kami dah teruk sangat ni, duduk kat padang mahsyar. Bila Allah nak mula hisab? Nabi Nuh pun kata, dia pun habaq apa-apa kesalahan dia. Yang dia tak tahu kata dosa dia diampunkan oleh Allah. Dia tak tahu kata dia tak ada dosa. Bukan dosa dia diampun. Dia tak tahu kata dia tak ada dosa. Dia tak tahu kata dia tak ada dosa.
Kemudian Nabi Nuh pun kata idhabu ilal ghair, idhabu ila Ibrahim. Pergi jumpa Nabi Ibrahim pula. Kita pun sama pergi jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun sebut benda yang sama, pergi jumpa orang lain. Minta tolong pada orang lain, pergi minta tolong pada Nabi Musa. Kita semua pergi jumpa Nabi Musa, minta tolong pada Nabi Musa. Nabi Musa kata aku pun ada kesalahan aku, pergi minta tolong ke orang lain, pergi minta tolong pada Nabi Isa alaihissalam. Kita semua pergi jumpa Nabi Isa. Nabi Isa tak sebut kesalahan dia. Nabi Isa seorang tak sebut kesalahan, tapi dia kata nafsi nafsi, idhabu ilal ghair, idhabu ila Muhammad SAW. Pergi jumpa Nabi Muhammad SAW. Bila kita pun pergi jumpa Nabi Muhammad SAW, Nabi pun bersujud pada Allah dengan tempoh yang lama, bertasbih pada Allah dengan tasbih yang diilhamkan oleh Allah, maka Allah memberikan keizinan pada Nabi untuk memberikan syafa'atul uzma. Daripada hadis ni, tahulah kita, disebutkan oleh para ulama menunjukkan bahawa para nabi tak tahu kata mereka maksum melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi maksum tapi mereka tak tahu. Hanya Nabi SAW sahaja yang tahu kata dia maksum. Dan yang terakhir, saya rasa saya baca yang terakhir, di antara kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama memberi syafaat dan yang pertama dibenarkan memberi syafaat. Nabi, kelebihan Nabi berbanding Nabi yang lain adalah Nabi adalah orang pertama yang dibenarkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Syafaat apa dia? Tu syafaat tadi yang saya cerita panjang tadi. Syafa'atul uzma. Kalau mengaji dalam tauhid ada nama disebut syafa'atul uzma. Syafaat terbesar, iaitulah minta pada Allah untuk dimulakan hisab, yang semua makhluk mendapat syafaat itu untuk memulakan hisab. Sebab apa? Sebab kita semua nak dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi banyak syafaat, tapi syafaat yang pertama dan paling besar hak tu. Syafaat lain pun banyak lagi. Antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bila mana kita dihisab. Ni kena hampa pakat-pakat tengoklah dalam kitab hadis dan kitab tauhid. Bila kita dihisab, apa tu amalan kita? Ada orang, ada manusia yang amalan dia sama berat. Amalan baik sama berat dengan amalan jahat. Nabi SAW main bagi syafaat Nabi dengan izin Allah. Asalnya sama berat. Berat Nabi bagi syafaat jadi berat belah baik dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala dengan syafaat Nabi. Dan ada juga orang yang diberi syafaat oleh Nabi SAW, amalan jahat lagi berat pada amalan baik. Kalau amalan jahat lagi berat pada baik, masuk neraka lah. Tak dan masuk neraka, waktu duk timbang, Nabi mai. Dengan izin Allah, Nabi mai bagi syafaat Nabi. Lalu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dosa lagi banyak pada pahala, tapi disebabkan syafaat Nabi, diberatkan kebaikan, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang lagi yang diberi syafaat oleh Nabi. Dah masuk dah pun dalam neraka. Tapi Nabi SAW dengan izin Allah bagi syafaat pada dia, daripada duduk dalam neraka dah, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar tak syafaat Nabi? Kita ni tak tahu ni nak masuk syurga ke neraka. Kan kita doa selalu masuk syurga. Allahumma apa? Dah baca waktu Ramadan tu. Tak ingat. Ramadan nanti baru ingat doa tu. Apa Nabi kita duk minta nak masuk syurga. Tapi tak tahu kita dengan dosa banyak, kan zikir malas, semayang pun semayang menyegan, tak pergi surau, tak pergi masjid, semayang kat rumah orang lelaki. Kan dah cucuk 2 dos pun tak pergi semayang kat masjid. Kan pahala tak banyak. Tapi kita nak masuk syurga. Antaranya adalah dengan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dapat syafaat Nabi banyak. Antara cara nak dapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia, banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut aulan nasu bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan Nabi, kata Nabi di hari kiamat, adalah orang yang paling banyak selawat pada Nabi SAW. Kita boleh pakat tepuk dada kita tanya, sehari aku selawat berapa kali? Kan? Tak kira lah kalau selawat dekat 5 kali, tu selawat wajib. Dalam semayang kita selawat. Tu selawat wajib. Kalau tak selawat dalam semayang tu, waktu tahiyat akhir, tak sah semayang kita. Ni selawat yang biasa. Berapa kali kita selawat sehari? Nabi kata orang yang paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dapat syafaat Nabi, kena banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, nak dapatkan syafaat Nabi ni senang. Saya sebut benda yang senang, nak dapat syafaat Nabi. Nak dapat syafaat Nabi, kita jawab azan, Nabi sebut, kita jawab azan, lepas habis azan, kita selawat pada Nabi, kemudian kita baca doa yang biasa kita baca.
Kata Nabi SAW, "Idza sami'tumul muazzin." Apabila kamu dengar muazzin azan, faqulu mithla ma yaqul. Jawab macam mana imam, macam muazzin azan. Bila ada azan tu jawab macam dia azan, kecuali kat apa tu, hayya 'alas solah. Thumma sallu alayya. Dah habis jawab azan sampai la ilaha illallah, Nabi kata, "Sallu alayya." Selawat kepada aku. Orang Malaysia tak rajin buat. Kalau di negara Arab, antaranya di negara Syria, lepas azan biasanya Tok Bilal tu sendiri dia akan baca, lepas la ilaha illallah dia akan baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Selawat, beramal dengan hadis ni. Kita di Malaysia, Tok Bilal tak buat, kita buat. Lepas habis jawab azan, kita sendiri selawat. Lepas selawat, baca doa. Nabi kata, lepas jawab azan, summa sallu alayya, selawat pada Nabi, fa innahu man salla alayya salatan sallallahu ta'ala alaihi biha ashra. Siapa selawat ke atasku satu selawat, Allah akan selawat pada dia 10 kali selawat. Summa salullaha lil wasilah, kemudian mintalah pada Nabi, mintalah pada Allah supaya memberi kepada Nabi wasilah. Saya baca hujung hadis, faman sa'alallah li wasilah halat lahu syafa'ah. Faman sa'alallaha lil wasilata halat lahu syafa'ah. Siapa yang buat benda ni, siapa yang minta pada Allah supaya Nabi diberikan wasilah, pasti akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang saja. Yang pertama, selawat banyak pada Nabi. Yang kedua, jawab azan, lepas azan selawat pada Nabi, selawat macam mana pun tak apa. Kemudian baca doa yang kita duk baca, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was salatil qa'imah, sampai habis. Nabi kata halat lahu syafa'ah. Wajib pasti dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Nanti kita sambung lain lah bila kita boleh bersemuka, kita buat daurah baca. Dulu kita merancang nak buat baca Syama'il Muhammadiyah, insya-Allah. Kalau dah okey, kita boleh jumpa, boleh buat daurah, kita buat daurah untuk baca kitab Syama'il Muhammadiyah sampai habis, daripada mula sampai habis. Minta maaf ambil masa. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Aiman bin Nasir atas tazkirah yang disampaikan tadi. InsyaAllah kita akan cuba usulkan untuk kita buat daurah tak ni yang kita merasa rindu kepada Nabi SAW. Untuk majlis yang seterusnya, insya-Allah kita ada persembahan daripada anak-anak Smaida sendiri yang insya-Allah akan disampaikan oleh 2 orang anak pelajar. Ustaz rasa dah bersedia dalam talian. Kalau ada mungkin boleh respon. Yang pertama daripada Muhammad Lutfil Hadi bin Nurul Hisham. Alhamdulillah. Jadi, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah adik Muhammad Lutfil Hadi akan menyampaikan selawat untuk menambah lagi kerinduan dan kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW dalam bulan Rabiul Anwar. Rabiul Anwar ini maksudnya bulan kelahiran Nabi SAW yang memberikan cahaya. Tanpa membuang masa, majlis mempersilakan adik Muhammad Lutfil Hadi untuk menyampaikan qasidah selawatnya. Dipersilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما رأينا العيس حنت بالصراء إلا إليك والغمامة قد أظلت والملا صلوا عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب وجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. شكرا. Afwan, syukran jazilan sekali lagi diucapkan kepada adik Muhammad Lutfil Hadi bin Nurul Syam daripada 3 Ibn Sina di atas penyampaian selawat tadi. Moga-moga menambahkan lagi kecintaan dan kerinduan kita kepada baginda Nabi SAW. Untuk persembahan yang kedua, Ustaz nak minta Ahmad Irfan Aiman. Ahmad
Irfan Iman. Ada di talian tak? Ahmad Irfan Iman bin Abdul Hakim daripada 4 Ibn Sina. Ada di talian? Irfan, ada tak? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Boleh buka kamera Irfan. Jadi tanpa melengahkan masa, Ustaz menjemput Ahmad Irfan Iman bin Abdul Hakim untuk menyampaikan qasidah. Persilakan. Irfan dah bersedia tu, boleh buka mic sekali.
بليالي المولد. Okay, syukran jazilan diucapkan kepada Muhammad Irfan Iman di atas bacaan qasidah itu tadi. Mungkin ada masalah teknikal ataupun masalah line internet. Okay. Alhamdulillah pada malam ini kita telah selesai majlis sambutan Maulidur Rasul kita bagi peringkat Sekolah Menengah Akademik Islam Nurul Aman. Pihak majlis mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada nyampai tazkirah kepada Khalifah Yasin Al-Fadil Ustaz Jalaluddin, kepada nyampai tazkirah Ustaz Muhammad Aiman bin Nasir, kepada adik Lutfi Hadi dan juga adik Irfan Iman di atas persembahan qasidah selawat tadi. Semoga menambah kecintaan dan kerinduan kita kepada baginda Nabi SAW. Sebenarnya sabda Nabi SAW, "Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Kata Nabi SAW dalam hadis yang maksudnya lebih kurang, tidak beriman seseorang sehingga dia cinta kasih kepada Nabi SAW lebih daripada dicinta kepada anaknya sendiri dan ibu bapanya sendiri dan manusia keseluruhannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Okay, saya rasa setakat itu sahaja. Sekali lagi diucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menyertai majlis sambutan Maulidur Rasul kita 1443 Hijrah 2021 Masihi. Diucapkan terima kasih kepada pentadbir, guru-guru dan para pelajar yang menyertai. Setakat itu saja, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sebelum kita tutup ni, minta pihak majlis, pihak pentadbir minta buka kamera, kita nak ambil gambar yang mana ada ni lah. Yang dah live dah tu tak ada masalah lah. Yang masih ada ni minta buka kamera untuk diambil gambar oleh admin. Boleh kot nak kita buka kamera. Okay. InsyaAllah ada tu. Okay, siapa yang masih ada? Okay. Okay, Ustaz Al-Firdaus boleh boleh ambil gambar aku nak? Okey, boleh insya-Allah. Okey. 1, 2, 3.
Okey. Tak. Kali. Okay, boleh angkat ni lah. Tam lah. Yang mana masih Ni ada kena lah. ambil. Yang saya tak nampak semua Ustaz ni. Nampak dalam 20 yang tu lah. Saya tak guna laptop. Oh, Ustazah Allah. masih tahu boleh tak? Siapa yang pakai laptop lagi? Ustazah pun pakai handphone ni. Tak apalah, sekejap lagi mesti ada Kak Su, Lutfi Hadi pakai. dah kot, Kak Su. Saya nampak 30 orang. Okey lah, setakat mana yang nampak. Ada pelajar yang mana boleh ambil tu, tolong ambil Asad. Okey. Okey, boleh. Boleh lah, okey. Cikgu Siti Fazilah pun ada. Yang mana ada tu? Saya pun tak nampak ada 8 orang dalam saya punya live. Tak bayang saya nampak 30 orang. Okey. Okey. Okey, ucapan terima Terima kasih. kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Zaza. Sama-sama.